Hai, mari kita belajar matematik tahun 5 bersama Cikgu Masliza. Mari kita belajar sampai dapat. Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang penyelesaian masalah yang melibatkan wang. Mari kita belajar bersama. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, selesaikan masalah ini ya murid-murid. Okey, Ramesh membeli sebuah basikal yang ditunjukkan dalam gambar secara kredit. Dia perlu membayar harga basikal itu sebanyak RM120 setiap bulan selama 24 bulan. Berapa harga basikal itu? Okey, kita tak tahu pun harga basikal tu berapa kan? Okey, kita tengok berapa harga basikal tu. Okey, untuk penyelesaian masalah, ingat kita ada step-step dia. Kita ada langkah-langkah yang sepatutnya kita buat. Okey, mula-mula kita kena tengok faham dulu soalan. Okey, harga bayaran sebulan RM120. Tempoh bayaran 24 bulan. Okey, kita cari harga sebuah basikal. Jadi ini kita faham soalan ataupun kita keluarkan kata kunci dia. Okey, sekarang ni baru kita akan cari fikir macam mana kita nak buat. Okey, 1 bulan RM120. Kemudian 24 bulan. Jadi kalau sebulan RM120. Kalau 24 bulan bermakna 24 darab dengan RM120. Okey, baiklah. Kita akan pergi satu persatu. Okey, kita tengok contoh penyelesaian dia. 24 darab dengan RM124. Kemudian kita dapat jawapannya ialah RM2,880. Ni awak darab dalam bentuk lazim. Kemudian, okey, semak jawapan. Biasanya dalam matematik, kita perlu semak jawapan kita. Kalau tadi darab, sekarang kita bahagi. Okey, bila kita semak, dapat jawapan kan? Okey, maknanya 24 darab RM120 bersamaan RM2,880. Maka, harga basikal itu berjumlah RM2,880. Macam mana? Okey, kita pergi seterusnya. Baiklah, soalan yang kedua. Okey, ayah Darren membeli 2 set pakaian sukan untuk Darren dan adiknya. Ayahnya memberikan RM500 semasa membuat pembayaran. Berapakah baki wang yang diterima? Okey, di sini harga satu set pakaian sukan adalah RM238.90. Okey, seperti biasa kita keluarkan perkara yang penting dahulu ataupun kita tengok apa kehendak soalan. Okey, fahami soalan. Okey, harga satu set pakaian RM238.90. Okey, ayah beli 2 set pakaian sukan. 2 set ya. Kemudian bayarlah dengan RM500. Okey, kita bayar duit dan kita kemudian kita akan dapat baki. Kira baki wang yang terima. Okey, cikgu yakin dan percaya kamu pernah hadapi situasi sebegini. Okey, kemudian kita fikirkan cara nak buat macam mana. Okey, kat sini kita perlu kira harga bagi 2 set pakaian. Okey, kita perlu kira 2 set sebab dia nak beli 2 set. Okey, kita kira dulu. Okey, cara nak selesaikan dia. Okey, kita darabkan RM238.90 darab dengan 2 set. 2 set kan? Okey, ini adalah jawapannya. Kita buat dalam bentuk lazim. Kemudian kita dapat RM477.80 untuk 2 set. Ingat ya murid-murid, 2 set. Kemudian, ingat 2 set. Okey, kemudian kita pergi kepada, ingat tadi, berapakah baki yang diterima jika ayah bayar RM500? Sekarang soalan nak berapa baki. Jadi, jalan kerja yang seterusnya, kita perlulah
Ambil duit yang ayah bayar tadi 500, tolak dengan harga 2 set pakaian sukan. Jadi buatlah dalam bentuk lazim. Okey, awak tolak, awak akan dapat RM22.20. Okey, maka baki wang yang diterima oleh ayah ialah RM22.20. Ini contoh soalan yang kedua. Baiklah murid-murid, kita akan pergi contoh soalan yang ketiga. Hani menabung wang saku sebanyak RM3.50 setiap minggu kerana berhasrat membeli seutas jam tangan berharga RM300. Ibu menambah RM2.50 setiap minggu sebagai galakan kepadanya. Adakah hasrat Hani akan tercapai pada minggu ke-40? Okey, kita tengok. Kat sini dah gariskan perkataan yang penting. Gariskan maklumat yang penting. Okey, RM3.50 dia tabung. Okey, RM3.50 setiap minggu. Dan ibu dia pula tambah RM2.50. Kemudian dia nak beli jam berharga RM300. Okey, kita tengok dulu jadual macam ni. Okey, kita buat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Okey, ini adalah salah satu contoh penyelesaian masalah kan. Okey, simpan RM3.50, ibu beri RM2.50. Sebenarnya kamu boleh buat macam ni. Kamu tengok minggu ke berapa dia capai, dapat RM300 ni dah kumpul. Jadi berapa? Dia dapat tak beli untuk minggu yang ke-40? Maknanya minggu ni awak kena susun sampai 40. Okey, kemudian awak jumlahkan. Itu adalah salah satu jalan kerja. Okey, jalan kerja yang lain kita boleh juga buat satu persatu. Okey, kita kira dulu jumlah wang seminggu. Jadi RM3.50 yang dia simpan, ibu tambah RM2.50. Jadi jumlah dia ialah jumlahnya seminggu RM6 yang dapat dikumpul. Oleh itu, berapakah jumlah wang yang dapat dikumpul selama 40? Okey, 40 minggu. Kita kira satu persatu. Okey, RM6. Kenapa dapat RM6? Ingat, tadi dia punya simpanan RM3.50, ibu dia tambah RM2.50. Jadi semua jumlah RM6. Seminggu dia dapat simpan RM6. Okey, kali dengan 40. Kenapa cikgu letak merah kat sini? Ini adalah cara yang cepat untuk kamu darab. Jadi sifar ni dia akan jadi sifar. Okey, kamu susun, dia akan jadi 6 kali 4, 24. Jadi turun saja kosong. Jadi RM240 untuk 4 minggu. Jadi harga seutas jam tangan ialah RM300. Harga yang dia tabung, dia kumpul selama 40 minggu ialah RM240. Okey, sekarang RM240 ni kurang daripada RM300. Jadi bila nak fikirkan dia punya hasrat, hasrat Hani tidak tercapai untuk beli jam tangan RM300 itu. Betul? Jadi jawapannya kat sini, dia tidak boleh beli jam pada minggu ke-40 sebab duitnya tak cukup. Betul? Okey? Okey, pada minggu berapakah hasrat Hani akan tercapai? Bila akan tercapai? Okey, kita tengok bila hasrat dia tercapai. Okey, kita buat pengiraan. Tadi harga jam tangan adalah RM300. Okey, dia dah berjaya kumpul RM240. Jadi dia kekurangan lagi RM60. Jadi, macam mana? Hani perlukan RM60 lagi untuk membolehkan dia membeli jam tangan tersebut. Okey, RM60 tu kita perlu cari. RM6 seminggu. Dia perlukan RM60. RM6 darab dengan berapa minggu, dapat hasilnya RM60. Okey, kamu tengok sini, kat sini adalah satu anu. Berapa minggu ni? Anu. Jadi berapa? RM6 kali berapa dapat RM60. Jadi berapa? Senang saja sebab tambah sifar je kan. Okey, baiklah. Dia darab dengan 10 minggu. Jadi jawapannya
dia perlu kumpul lagi 10 minggu untuk dapatkan jam tangan tersebut. Boleh? Okey, 40 minggu. Dia simpan tadi 40 minggu tambah lagi 10 minggu. Jadi jumlah keseluruhannya ialah 50 minggu. Barulah Hani boleh beli jam tangan yang dia idam-idamkan. Okey? Okey, hasrat Hani akan tercapai pada minggu ke-50. Hani sangat gembira kerana berjaya membeli seutas jam yang dia idamkan. Begitu juga macam kamu nanti. Baiklah murid-murid, terima kasih kerana ikuti sampai habis video ini. Dan kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, jangan lupa subscribe di channel Cikgu. Bye, kita jumpa lagi.